Alangkah bahagianya jika amalan di dunia ini memberikan naungan di akhirat nanti. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka merasa khawatir dan bersedih. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, baik pada waktu malam atau siang, dalam keadaan dirinya yang memerlukan ataupun tidak, maka baginya pahala yang sempurna di sisi Allah. Ayuh kita berinfak dengan ikhlas bagi dana pembinaan Masjid Puchong Prima. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang bakal mengalir dengan memberikan sedikit infak ikhlas bagi merealisasikan impian penduduk di kawasan ini dengan ruang ibadat yang lebih selesa. Semoga segala usaha infak yang dihulurkan pada hari ini menjadikan saudara dan saudari di antara 7 golongan manusia yang mendapat naungan arasy Allah di akhirat kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini berkaitan tajuk infak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan panel kita iaitu Dai Izhar Nazri yang merupakan jurucakap Masjid Jami' Taman Puchong Prima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Hanan sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, mungkin boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan infak ni berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi kepada semua penonton setia TV Al-Hijrah, ibu-ibu ayah-ayah yang sedang menonton ni, terima kasih banyak-banyak. Dan tajuk kita hari ini tentang bagaimana infak ni boleh berhubung dengan Allah. Sebenarnya ada infak yang buatkan kita makin jauh dengan Allah. Oh, ada Macam mana cara dia adalah bila kita menginfakkan sesuatu ini, kita sedekah, kita wakaf ni semata-mata untuk nak mendapatkan pujian dan juga perhatian manusia. Allah. Makin infak supaya orang gelar kita ini dermawan, infak supaya orang nampak kita ni ada harta, maka infak kita makin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita bukan buat lagi kerana Allah, tapi buat kerana manusia. Dan kalau buat kerana manusia ni bukan setakat tak dapat pahala, kita pun akhirnya akan kecewa sebab manusia sifatnya hari ni dia boleh suka kita, esok dia boleh lupakan kita. Hari ni dia boleh sayang kita, esok dia boleh tinggalkan kita. Sebab manusia ini sifatnya berbolak-balik hati dia. Hari ni orang boleh suka kita sebab orang puji kita. Tapi bila orang tahu pasal aib kita, salah kita, silap kita, maka orang-orang akan tinggalkan kita. Sebab tu hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, infak ini, sedekah ini, kebaikan ini jangan buat sebab manusia, tapi buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita nak cerita tentang bagaimana infak ini boleh menghubungkan kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab literally kita memang sedang memberilah kepada orang. Contoh ada orang minta duit, contoh nak pinjam 100 kan. Contohnya nak beli makanan, orang anak yatim, orang miskin. Kita literally memang kita memberi pada mereka duit. Sebenarnya bila kita bagi mereka duit ini, sebenarnya kita bukan berhubung dengan dia. Sebenarnya urusan kita bukan kita dengan dia, tapi sebenarnya urusan kita dengan Allah. Betul. Sebab apa? Sebab orang yang kita bantu itu, kita tak boleh mengharap pun dia akan bantu kita satu hari nanti. Kadang-kadang kita biasa dengar famous, hari ini aku tolong kau, esok mana tahu kau tolong aku juga. Betul. Bila ada perkataan macam tu je sebenarnya telah mencalarkan keikhlasan kita. Allah. Sebab apa? Sebab kita masih ada harapan, ada pergantungan, orang tu nanti kau akan ingat aku. Sebab tu apa tuan-tuan dan puan-puan, infak kita ni, kita infak pada orang, urusan tu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menggandakan, yang akan membalas segala pemberian kita kepada manusia-manusia, sebab kita sedang bantu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa cara, apakah kaedah ataupun tempat yang sangat baik untuk kita ni nak menjadikan infak kita ni infak yang berbaloi-baloi? Okay? So antaranya adalah kita kena bagi infak dan membantu di mana-mana tempat yang membantu orang untuk buat dua perkara ni. Pertama adalah membantu orang untuk buat hablum minallah, kan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau ada masjid, ada surau yang nak dibangunkan, kita jangan lepaskan peluang, bagilah. Tak dapat RM10, RM50 pun jadilah. Semata-mata untuk apa? Supaya adalah sikit kita punya bahagian dekat sana. Untuk tuan-tuan, setiap sujudnya orang sujud dekat masjid itu, setiap doa yang dilangitkan dekat masjid itu akan mendapat bahagian kepada kita juga. Itu pertama. Yang kedua adalah hablum minan nas. Mana-mana tempat yang mana menjadi platform ataupun tempat untuk menghubungkan manusia. Orang buat kenduri kendara, orang boleh membangunkan ekonomi masing-masing, maka kita kena bantu orang-orang ataupun tempat itu supaya kita boleh mendapat bahagian juga dalam pemberian kita. So kita kena, orang kata apa, sedekah
dalam keadaan bijak. Bagaimana cara untuk aku sedekah satu tapi berkali-kali aku dapat dan tak henti-henti. Sebab apa, Hanan? Manusia yang bahagia adalah manusia yang apabila nafasnya berhenti, tapi pahalanya tak berhenti-henti. Masya Allah. Orang yang celaka adalah orang yang dia ni nafas dah berhenti, tapi dosanya tak berhenti-berhenti. Sebab apa? Sebabkan fitnah dekat social media, perkataan dia yang menyakiti hati orang, yang kalau dia mati, orang masih boleh baca fitnah-fitnah dia. Orang masih terasa dengan perkataan-perkataan dia. Sebab tu hari ni, pagi ni kita nak fokus kepada nafas berhenti, tapi pahala kita tak berhenti-berhenti. Dengan cara macam mana kaedah Nabi tunjukkan adalah dengan kaedah bersedekah. Dan kalaulah andainya ada pilihan untuk balik semula ke dunia orang-orang di padang mahsyar, satu-satunya amalan yang mereka akan buat apa? Sedekah. Sedekah, Masya Allah kan. Jadi bila bersedekah ni, macam Ustaz pun merupakan jurucakap kan untuk Masjid Taman Puchong Prima ni kan. Mungkin kalau kita tengok bingkisan tadi Ustaz kan, macam cantik masjid itu kan, tapi saya tak dapat gambaran penuh. Mungkin Ustaz boleh kongsikan gambaran penuh apabila masjid ini siap nanti. Baik. Alhamdulillah, saya pun dah ke sana dan kita sudah pun mendapat kelulusan daripada pihak Pejabat Agama Islam Selangor. Diwartakan tanah itu, maksud kita alhamdulillah dah ada tanah. Cuma sekarang ni perjuangan seterusnya adalah untuk membangunkan masjid, yang mana masjid ini menelan kos sebanyak 20 juta. Kenapa dah sampai 20 juta buat masjid je? Sebab kita bukan hanya nak membangunkan masjid, kita juga akan membangunkan juga kemudahan dari segi ada sekolah agama 2 tingkat di kawasan masjid tu. Memudahkan anak-anak penduduk-penduduk di Taman Puchong Prima untuk belajar agama, kenal agama, belajar Quran dan hadis. Dan juga di kawasan yang sama juga kita akan bangunkan satu dewan serbaguna untuk kalau penduduk-penduduk kat sana nak buat majlis kenduri, kahwin dan sebagainya, ada komuniti. Inilah yang saya sebut tadi, hablum minanas. Dan juga dalam tempat yang sama, saya sendiri pergi ke sana dan saya nampak ada peniaga-peniaga yang nak cari duit, terpaksa meniaga kat tepi jalan. Dengan adanya projek ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menjadikan satu bangunan serbaguna untuk memberi ruang perniagaan kepada peniaga-peniaga kat sana untuk berniaga di situ. Maknanya ada proper tempat yang sesuai. Dan AJK Masjid beritahu kepada saya bila saya jumpa, dia kata, Ustaz, kami semua merancang untuk nak jadikan tempat ini sebagai tempat yang akan hidup 24 jam. Orang boleh keluar dan masuk menghidupkan masjid di sini dengan aktiviti-aktiviti dan juga fasiliti yang ada di sekitar masjid. Masya Allah kan. Jadi Ustaz, rasanya penonton TV Al-Hijrah dah tak sabar nak menyumbang ni kan. Mungkin ada akhir kata ataupun bagaimana cara untuk mereka menyampaikan sumbangan infak dan sedekah itu? Baik, secara ringkasnya bagaimana cara dia, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah boleh tangkap gambar kan, ataupun screenshot, tangkap layar apa yang tertera di kaca TV sekarang, boleh terus direct transfer ke nombor akaun Maybank yang tertera, ataupun boleh cek juga berapakah kutipan terkini sekarang yang berjaya dikumpulkan, supaya dan juga kita tengok apakah pembangunan yang sekarang ni yang tengah dijalankan di laman web rasmi kami yang tertera di kaca TV, ataupun boleh terus hubungi nombor telefon yang tertera, call terus AJK, boleh tanya terus untuk menyumbang. InsyaAllah semoga setiap infak kita ini Allah terima dan jadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Da'i Izhar Nazri kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum pada pagi ini. Jadi penonton jangan lupa untuk bersedekah, infak, berwakaf untuk Masjid Jami' Taman Puchong Prima. Moga-moga penyampai itu dapat manfaat dan penerima pun dapat manfaat, insya-Allah. Jadi kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana, kembali selepas ini. Alangkah bahagianya jika amalan di dunia ini memberikan naungan di akhirat nanti. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka merasa khawatir dan bersedih. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, baik pada waktu malam atau siang, dalam keadaan dirinya yang memerlukan ataupun tidak, maka baginya pahala yang sempurna di sisi Allah. Ayuh kita berinfak dengan ikhlas bagi dana pembinaan Masjid Puchong Prima. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang bakal mengalir dengan memberikan sedikit infak ikhlas bagi merealisasikan impian penduduk di kawasan ini dengan ruang ibadat yang lebih selesa. Semoga segala usaha infak yang dihulurkan pada hari ini menjadikan saudara dan saudari di antara 7 golongan manusia yang mendapat naungan arasy Allah di akhirat kelak, insya-Allah.